pelanggan yang dirahmati Allah, para ibu bapa, pelajar. Okey. Terima kasih atas kesudian. Okey, kesudian untuk menyertai sesi taklimat bagi pendaftaran baru 2021. Okey, insya-Allah kita akan bermula 20 Januari. Baru saja dimaklumkan beberapa hari yang lepas ya. Sebenarnya kita pun masih lagi tertunggu-tunggu berita tu, apa maknanya sebelum ni kita adakah sekolah atau tak sekolah, dan saya pasti ramai ibu bapa sekarang ni pun sedang banyak buat persediaan ya. Okey, selamat datang saya ucapkan ke keluarga besar Tarikat Anakku Pintar Soleh ya, walaupun masih ada lagi ibu bapa yang belum mendaftar dan belum pasti lagi dan ingin mendengar apa yang saya akan sampaikan tentang macam tentang pelan tindakan yang kita akan laksanakan. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, saya mulakan seterusnya. Okey. Nama saya Hashita binti Muhammad Rashid lah. Saya dapati dalam ni mungkin ada pelanggan yang baru, mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang baru dan juga yang lama. Ramai sebenarnya yang telah mendaftar, hampir 50 yang telah membuat booking sebenarnya. Tapi ialah atas keadaan dan situasi sekarang ni, jadi kita perlukan satu penerangan yang jelas ya. Okey, terima kasih pada yang kenal saya. Apa khabar semua ya? Okey, saya dipanggil juga dengan nama Cikgu Shi, lebih selesa dipanggil nama Cikgu Shi lah. Nama gelaran saya baru-baru ini. Okey. Saya dilahirkan di Kulim, Kedah. Okey, saya adalah anak sulung. Okey, kemudian pengalaman saya dalam pendidikan awal kanak-kanak ini sudah hampir 16 tahun 16 tahun tu sebenarnya dia hampir nak masuk 20 tahun. Jadi banyak tempat jugalah yang saya daripada awal pembabitan saya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, saya ada pernah buka taska tadika di Tasik Biru, Kundang Jaya, Sarjana Utama, Pristana, Desa Kofil, dan sepanjang 16 tahun tu memang saya tak pernah putus asa sebab saya rasa saya sangat-sangat berminat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan orang kata buka tutup tu dah jadi macam satu usaha nak berjaya. Kita perlu ada cabaran sehinggalah pada tahun 2019 setiap tahun pelajar yang tamat menamatkan pendidikan kanak-kanak di Tarikat Anakku Pintar Soleh hampir 60-70 orang ya. So alhamdulillah, and saya sangat happy. Okey. Sebab ini saya rasa bidang yang saya benar-benar minatlah Okey. Saya sebenarnya memang ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik. Okey. So selepas SPM saya melanjutkan pelajaran di UTM Skudai. Okey, itu memang betul lepas SPM lah, fresh. Okey. Dan selepas tu selepas saja grad, saya bekerja sebagai engineer lah ya. Tapi saya tak ada, sedikit tentang diri saya lah ya, saya tak ada luck tak ada rezeki untuk
untuk berkhidmat di syarikat-syarikat gegasi yang besar. Tak ada rezeki saya lah. Rupanya rezeki saya adalah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni. So saya mula sekali membuka tadika pada tahun Oktober 2004 lah ya. Waktu tu digelar Al-Razi Islamic English Kindergarten. Ya. Okay, dan pendaftaran tadika Anakku Pintar Soleh. Dan 2005 pada tahun saya belajar 2 tahun, maknanya 2006 macam tu saya melanjutkan pelajaran ke mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak kerana saya minat sangat saya ambil diploma balik. Dah ambil ijazah, saya ambil diploma. Okey, nak belajar. Okey, alhamdulillah saya kerja sambil belajar. Okey, kerja sambil belajar. Kemudian pada tahun 2019 alhamdulillah saya sambung dalam ijazah sarjana tinggi ataupun Master in Education pada 2019. Okey. Dan saya baru je mendaftar pada 2020 untuk teruskan PhD. Dan alhamdulillah walaupun banyak cabaran dan dugaan, tapi saya rasa betul-betul ingin berkhidmat dalam bidang ni. Okey. Mungkin cita-cita saya saya sedang mengeluarkan buku dan kajian saya nak melihat kepada keberkesanan kaedah ataupun buku Anakku Pintar Soleh, kaedah membaca Anak Pintar Soleh. So doakan saya. Itu serba sedikit tentang saya lah, minta maaf lah cerita sikit tentang saya. So jatuh bangun saya tu ialah sehinggalah saya rasa pada tahun 2020 ni memang tahun yang sangat-sangat mencabar. Okey. Saya rasa mungkin bukan pada saya, pada ramai orang. Okey. Walau bagaimanapun rezeki Allah tetap ada di mana-mana. Okey. Rezeki Allah masih lagi luas. Okey. So sebenarnya dalam ujian pandemik COVID-19 pada tahun 2020 ni sebenarnya mungkin Allah nak kita menjadi sesuatu yang lebih baik lah secara positifnya. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya sedikit tentang tadika Anakku Pintar Soleh. Okey. Tadika Anakku Pintar Soleh bermula di Lorong Tanjung, Kuang. Setelah tadika Anakku Pintar Soleh telah berkhidmat selama 16 tahun, hampir 16 tahun. Nak masuk 17 tahun lah kalau 2021 ni. Okey, so bermula daripada Oktober 2004. Dan lokasinya sekarang ni memang di Jalan Melati, Kuang kan, tepi jalan tu depan Caltex tu. Memang itulah HQ. Itulah yang pertama sekali dan itulah sekarang ni. Setelah saya buka di Tasik Biru dan di tempat yang saya nyatakan tadi semua saya dah buka, dan pada tahun 2020 kami ada 3 cawangan. Okey, 3 cawangan iaitu di Saujana Utama dan juga di Saujana Rawang. Okey, walau bagaimanapun pada pandemik PKP 1 yang pertama, okey, saya dah buat keputusan untuk menutup 2 lagi cawangan tersebut. Okey, sekarang memang tinggal yang HQ ni lah. Memang tinggal 1 branch ni lah. Pada tahun 2019, okey, cuba boleh tengok ni konsert Majlis Apresiasi dan Graduasi selama 70 anak-anak yang menamatkan pembelajaran selama 6 tahun. 6 tahun di tadika Anakku Pintar Soleh. So tu 2019 lah. So untuk konsert penyampaian CJ 2020, okey, yang akan berlangsung pada Sabtu depan ni, secara pandu lalu, dan hanya 20 lebih kanak-kanak yang terlibat. Okey. Saya nak nyatakan kat sini, maksudnya dalam apa jua cabaran, insya-Allah pasti ada jalannya.
Okey. Dan kaki tangan anakku pintar soleh hampir 30 orang. Okey. Pada tahun 2019. 30 orang dan sekarang hanya tinggal 15, separuh daripada jumlah tu, ya. Sebab kami telah mengecilkan tadika lah. Walau bagaimanapun saya mempunyai perancangan yang lebih luas lah, insya-Allah. Dengan izin Allah kita pasti akan teruskan. Okey, dengan izin Allah lah. Okey. Saya sebenarnya masa saya tutup tu, saya nak cerita sikit, minta maaf lah ya. Dengar sikit cerita saya ni. Saya tak kisahlah apa orang nak cakap, tapi yang saya tahu saya ialah solat istikharah dan sebagainya, dan saya tak menyesal lah tutup 2 lagi cawangan tu kerana saya rasa itu satu keputusan yang tepat. Kalau kita tengok rata-rata perniagaan sekarang ni, ialah kita boleh kategorikan perniagaan. Banyak orang masih berhati-hati. Kalau kita tengok mall pun banyak yang dah bungkus, yang dah tutup. Okey. Ya, tapi insya-Allah pendidikan kita harus teruskan. Pendidikan untuk anak-anak harus diteruskan. Tak boleh stop. Okey. Itu satu kesedaran yang kita perlu ada. Pendidikan tidak boleh dihentikan. Pendidikan harus berterusan dan pendidikan adalah menyeluruh. Okey. Baiklah, saya teruskan lagi ya. Okey. Okey, saya nyatakan sikit. Okey, saya nyatakan sikit apakah misi dan visi Tadika Anakku Pintar Soleh. Okey. Tadika dan Taska Anakku Pintar Soleh, okey, ingin melahirkan anak-anak syurga yang pintar, soleh, kreatif, berfikir aras tinggi, cinta Allah dan Rasul, serta mendapat pendidikan awal kanak-kanak yang seimbang dan menyeluruh dari segi duniawi dan ukhrawi. So ayat yang saya tekan kat situ yang selalu yang control. Okey, boleh dengar saya? Oh, masalah lain. Boleh dengar saya? Okey, okey. Alhamdulillah. Okey, okey. Allahu Akbar. Sekejap skrin saya nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Sekarang nampak tak?
Boleh dengar saya Dengar boleh dengar Dengar boleh dengar tapi skrin tak nampak apa-apa pun. Okey, mungkin kejap lagi nampak Okey. So banyak aktiviti, tak apa saya teruskan kalau tak dengar boleh cakap lagi Saya teruskan tadi misi-misi tadi. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang dirancang sebelum ini, okey, sebelum 2020 adalah bertujuan untuk mencapai misi-misi dan visi yang kita dah nyatakan tadi tu Cinta Allah, cinta Rasul, dan nanti saya akan sharekan apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan sebelum ni. Okey, sekejap Okey, selain itu juga visi dia menerapkan nilai-nilai Islam. Sebenarnya saya memang jalankan tadika memang sangat-sangat ingin menekankan ciri-ciri kehidupan Islam antaranya solat, bijak solat dan sebagainya Walau bagaimanapun saya sangat sukakan kaedah pembelajaran abad 21 iaitu berpusatkan pelajar. Okey. Sebab tu dalam aktiviti yang saya rancang ataupun saya train cikgu-cikgu jalankan adalah berkonsepkan multisensory learning di mana kalau kita dah tahu, mungkin ramai dah tahu kod, mak ayah semua dah tahu, okey. So kanak-kanak belajar secara visual, secara audio. Visual tu dia melihat dan audio dia mendengar. Kinestetik dia bergerak dan tactile adalah menyentuh. Dan apabila kanak-kanak menggunakan keempat-empat apapun deria ni, okey, pembelajaran lebih berkesan dengan cepatlah. Okey, ni antara misi dan visi kita. Dan kita nak teruskan juga dan bagaimana perancangan yang kita nak tentukan. Saya akan ceritakan sebentar lagi. So maknanya objektif taklimat ni saya cuba sehabis baiklah untuk tak ambil masa yang lama untuk semua mungkin esok dah kena kerja kan. Okay, yang pertama nak memberi kefahaman apa program Anakku Pintar Soleh secara normalnya, maknanya sebelum ini normal versus new normal. Okay, memang kita kadang-kadang tak boleh, tak ada cara, kita terpaksa ikut. Sama juga dalam keadaan kita tak nak percayakan anak tak boleh belajar online, tapi kadang-kadang kita terpaksa belajar, begini cara online. Kita telah ditolak ataupun ditekan untuk ambil tahu juga tentang new normal ni tapi kita punya pilihan lah okey, kita punya pilihan. Dan apa kemudian bersemuka dan dalam talian. Okey, so maknanya kat sini program Anakku Pintar Soleh ini akan dijalankan secara bersemuka dan juga dalam talian. Secara bersemuka dan juga dalam talian. Bagaimana? Tu tentu mak ayah semua nak tahu bagaimana cikgu nak buat ni bersemuka dan talian. Banyak sebelum ni mak ayah memang tak ada masa, kata kalau online saya tak ada masa. Okey, tapi dengan hanya anggapkan tuan-tuan dan puan-puan sedang bermain je dengan anak-anak. Tak perlu masa yang sama, tak perlu masa yang lama. Hanya dalam 15 minit je untuk bermain dengan anak-anak ni. Okey, walau bagaimanapun kaedah bermain tu adalah menggunakan bahan. Okey, kaedah bermain tu adalah menggunakan bahan. Bila menggunakan bahan, dah tentu dia sebenarnya mudahlah, mudah. Jadi bukan cakap Elio je. Cakap Elio ni anak-anak pun boring kan. Okey. Nanti saya akan sharekan peralatan menggunakan bahan yang akan memang kita ada banyak bahan yang untuk dikongsikan dengan anak-anak ni. Okey. Kemudian jadi kita memberi jaminan pendidikan. Jadi saya nak bagi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pendidikan boleh diteruskan.
Dalam keadaan fenomena COVID sekarang ni, pendidikan boleh diteruskan. Bagaimana? Okey, COVID ke tak COVID ke, tutup tadika ke tak tutup tadika ke, pendidikan boleh diteruskan. Bagaimana? Okey? Itu dia. Dan penilaian anak-anak ni kita tak boleh stop. Kita kena sentiasa. Sedangkan anak tu sentiasa membesar, berkembang. Boleh tak kita stop? Kita tak boleh stopkan perkembangan anak-anak kan. Pembesaran anak-anak memang kita tak boleh stopkan. Jadi bagaimana? Okey, seterusnya ya. Okey. So apa yang berlaku pada pandemik COVID-19 ni yang memberi kejutan kepada ramai lah. Terkejut tak sekarang ni kita dah jadi macam benda biasa pula. Pertama, sekolah tak dapat dibuka. Okey, bila sekolah tak dapat buka, kita rasa oh sebulan je cuti, 2 bulan je cuti. Rupa-rupanya dah jadi setahun. Setahun kita pendidikan anak-anak ni haru biru. Okey, dan saya sangat respect kepada ibu-ibu ayah yang dapat jalankan aktiviti homeschool di rumah. Memang saya respect. Anda memang baguslah. Sebab ia perlu sangat-sangat perlu dijalankan di rumah. Okey. Okey. Pembelajaran tak dapat dilaksanakan secara normal. Secara normal maknanya secara tradisional lah. Secara dulu murid datang ke sekolah, okey, belajar bersama-sama dengan kawan-kawan. Jadi pembelajaran tak dapat dilaksanakan secara normal. Bila pembelajaran ni tak dapat dijalankan secara normal, perkembangan menyeluruh kanak-kanak akan terganggu. Contohnya kalau kita nak dari segi akademik saja, rupanya sosial dia terjejas, okey. Sosial dia tidak dirawat. Okey. Terjadilah lompangan sana sini. Lompangan tu macam lubang sana, lubang sini, berlubang sana, berlubang sini. Kan? Dan masa juga terbuang. Yang seterusnya amat-amat memberi kesan kepada anak-anak lah ya. Walau bagaimanapun kami di Tadika ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni menjadi partner dengan guru-guru, partner dengan kami dalam mendidik anak-anak. Satu poin adalah menjadi partner. So tuan-tuan puan sekarang ni menjadi partner kita. Ya, bagaimana? Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Ini saya nyatakan sebelum, maknanya program Anakku Pintar Soleh secara normal. Okey, secara normalnya. So kita menawarkan pendidikan kepada pelajar berumur 2 hingga 6 tahun. Okey. 2 hingga 6 tahun. Okey. Iaitu baby, ini Taska dan Tadika baby, toddler, clever kids, smart kids, brilliant kids dan genius kids. So untuk parent yang baru mungkin parent lama dah tahulah ya. Okey. Baiklah. Setiap umur ni, kategori umur ni, kita apa kelebihan? Kelebihan kita, kita mempunyai modul silibus yang lengkap. Okey, contoh untuk 6 tahun kita ada modul silibus ini dengan penilaian yang sistematik. Ya, itu kelebihan Anakku Pintar Soleh sebelum ini. Okey. Okey, yang paling penting adalah kita memang mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Apa kurikulum standard prasekolah kebangsaan ni? Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Mungkin cikgu-cikgu ataupun banyak parent dah tahu. Okey, KSPK ni dia ada yang selain daripada tu, kita mempunyai rancangan pengajaran bulanan, harian dan mingguan. Okey, yang
Patutlah ibu ingat Azim. Boleh dengar saya? Boleh. Boleh ya? Okay, maafkan saya, line saya putus-putus. Macam mana line tuan-tuan dan perempuan? Okey ke? Okey, sikit lagi ya. Saya dah nak sampai kepada macam mana kita nak buat ni, pelan tindakan yang kita nak jalankan ni. Sabar. Sekarang skrin saya masih lagi tak nampak Boleh dengar saya ke? Boleh dengar? Lain saya teruk. Boleh dengar ke? Boleh dengar saya? Boleh. Boleh. Boleh share? Okey, boleh dengar saya ke? Boleh. Boleh dengar saya? Boleh. Okey. Boleh ya? Okey. Saya teruskan. Tapi slide nampak ke? Tak nampak. Slide tak nampak. Slide tak nampak Okey. Okey, baiklah. Okey, seterusnya apakah apakah pendekatan yang dijalankan? Okey, kekuatan sebelum ni maknanya yang pertama sekali adalah holistik.
Maafkan saya sekejap Yang pertama sekali holistik. Holistik ni yang bermaksud menyeluruh. Okey, menyeluruh mengikut tunjang-tunjang yang dikeluarkan oleh KSPK. Okey. Yang kedua bermain. Okey, bermain. Kenapa bermain? Sebab kanak-kanak memang suka bermain. Okey, so dalam setiap pembelajaran dan setiap contoh pendidikan Islam ataupun matematik ataupun bahasa Melayu, saya memang akan tekankan bermain. Maksudnya kanak-kanak memang akan bermain. Okey. Yang seterusnya pendekatan aktif. Okey, memang aktif. So maknanya apa maksud aktif? Aktif dan pasif. Jadi kanak-kanak tidak belajar secara tradisional macam kita belajar dululah, kita belajar kat sekolah dulu hanya guru saja yang bercakap. Betul tak? Anak-anak ni kita murid-murid hanya dengar ya. Itu maksudnya. Tapi anak-anak zaman sekarang belajar secara aktif. Okey? Kemudian berpusatkan kanak-kanak. Pusatkan kanak-kanak yang pilih. Dia nak belajar apa? Okey? Dia suka belajar dia suka belajar, cikgu saya nak buat macam ni, cikgu saya buat. Anak-anak yang ni, okey. Seterusnya berpusatkan bahan. Paling penting memang saya dan tim cikgu-cikgu semua memang menjadikan bahan. Setiap anak-anak nak belajar perlu ada bahan. Okey. Dan VAKT tadi yang saya terangkan itu pembelajaran secara visual, pembelajaran secara audio, pembelajaran kinestetik dan juga taktil, sentuhan. Okey. Dan seterusnya, apakah lagi kelebihan Anakku Pintar Soleh ni adalah pendekatan adin. Pendekatan adin ialah saya dekatkan tentang kerohanian. Okey, ada banyak pendekatan adin yang saya terapkan kepada anak-anak di sekolah. Okey. Okey, kemudian model anak syurga. Boleh nampak tak skrin sekarang? Sekarang dah boleh nampak skrin tak? Tak nampak juga. Sekarang dah boleh nampak skrin tak? Tak. Oh mak padam. Boleh dengar saya tak? Kejap Dengar. Cikgu. Dengar boleh tapi skrin tak nampak. Kat sini boleh dengar saya tak? Dengar. Okey, boleh. Sekejap Boleh dengar saya ke? Saya teruskan ya. Okey. Okey, seterusnya pendekatan adin. Okey. Okey, kemudian model anak syurga dan sukan sunnah. Ini antara program-program yang kita jalankan di Tadika lah. Okey, seterusnya
Okey, apakah model anak syurga tadi Macam saya cerita Contoh kita nak model anak syurga ni sihat dan cergas Okey, bijak belajar, berfikir aras tinggi, baik, sopan dan berbudi bahasa. Okey, contoh apakah aktiviti yang saya boleh buat untuk anak-anak baik, sopan dan berbudi bahasa. Contohnya saya cikgu-cikgu selalu bagi stiker. Okey, siapa yang buat baik, siapa yang sopan, siapa yang cikgu akan bagi stiker. Mana stiker yang banyak dia akan diberi ganjaran. Okey. Contoh anak-anak berkeyakinan. Okey, anak-anak berkeyakinan. Maknanya contohnya kita buat pertandingan. Okey, pertandingan menggunakan bulletin board, pertandingan bijak kira dan sebagainya. Itu memberi keyakinan kepada anak-anak. Okey. Kemudian menghormati orang tua. Okey, contohnya dalam program infak, bila anak-anak dah kumpulkan duit mereka setiap Jumaat tu dia ada tabung. Okey, saya nak ceritakan satu persatu tapi saya cuba cerita sikit-sikit lah Jadi program Doa Infak ni anak-anak setiap Jumaat dia akan memuliakan Jumaat, dia akan bawa duit tabung, duit shilling aja dia akan kumpulkan dan kemudian dia ada akhir sekali duit kumpul tu akan dibawa sedekahkan. Dan kami pernah bawa ke rumah orang tua. Bila sampai rumah orang tua tu kita jalankan program dia memakaikan tudung pada nenek-nenek dia. Okey, lepas tu dia suapkan makan. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita rangka untuk membentuk anak. Sebab anak-anak ni harus diberi peluang ataupun pengalaman kepada mereka supaya mereka dia akan masuk dalam minda dia. Oh, dulu dia pernah buat lah benda macam ni, dia pernah buat benda macam ni. Okey, seterusnya Adin approach. Ni. Okey, jom zikir. Kalau tuan-tuan anak perempuan nak tahu program Jom Zikir ni dia setiap bulan, Setiap bulan kita ada zikir, contoh Allahu Akbar. Bulan ni Allahu Akbar aja, contoh 4 tahun ataupun 6 tahun. 6 tahun dia akan pegang tasbih. Tasbih. Tasbih tasbih, kemudian dia akan berzikir. Kita akan ajar dia berzikir sepanjang tahun. Jadi setidak-tidaknya zikir ni sentiasa di mulut dia. Okey, maafkan saya nak terangkan ini adalah program-program yang dijalankan sebelum ini. Okey, so bagaimana kita nak mengadakan perubahan dalam program-program sekarang ni. Okey, ini kalau normal, kalau anak boleh ke sekolah, boleh semua, tak ada masalah. Kita boleh teruskan dengan program ni. Kalaulah tiba-tiba sekolah perlu ditutup, ataupun ada kes-kes yang mana sekolah ni buka lah apalah kena tutup dan sebagainya, jadi kita tak boleh. Kita mungkin jalankan aktiviti macam ni, tapi tak semualah tapi dengan cara yang kaedah yang lain. Okey, kenapa satu lagi Sunnah is my practice program. Kenapa saya perlu terapkan sukan memanah, berenang dan berkuda sebagai dalam salah satu silibus Anakku Pintar Soleh, program Anakku Pintar Soleh. Sebab memang ada memanah tu memang satu aktiviti yang memberi manfaat pada anak-anak lah. Selain dia dapat fokus, dia dapat juga berkeyakinan dan dia dapat juga satu macam pujian. Dia rasa dia boleh buat, dia hebat. Dan macam-macam lagi lah. Okey, saya pun tak boleh nak cerita panjang benda ni. Okey, seterusnya. Okey, ini aktiviti yang dijalankan sebelum ni juga. Kalau tahunan kita ada orientasi, kita ada Jom Infak, kita ada memuliakan Jumaat. Apa program memuliakan Jumaat? Setiap hari Jumaat anak-anak perlu pakai jubah putih bagi lelaki dan juga jubah hitam bagi perempuan. Okey. Jadi kita akan sentiasa beritahu amalan-amalan yang baik setiap hari Jumaat. Yang pertama mungkin berselawat. So kita akan berselawat di hari Jumaat. Yang keduanya kita memakai wangian. Kemudian hari Jumaat juga kita bersedekah dan sebagainya. Dan lain-lain lah Okey, kemudian pertandingan bercerita. Bercerita ni memang tiap-tiap tahun kita akan keluarkan. Ada azan, ada pertandingan mengeja, pertandingan kira,
teringat azan dan sebagainya, dah banyak tahu memang macam-macam dan anak-anak ni sebagai satu macam pengukuhan kepada mereka, memang sangat baguslah, memang sangat bermanfaat. Okey. So bulanan tadi saya cerita jom zikir, anugerah akhlak terpuji, mini lawatan, mini projek. Anak-anak buat satu projek, sukan memanah, berenang, berkuda. Makan bersunnah. Makanan bersunnah ni makanan dalam talam. Dia hanya dalam masa dia sebenarnya sebulan, dalam setahun tu kita ambil sebulan aja. Dan sebulan tu pula setiap minggu hari Jumaat aja. So anak-anak akan makan bersama rakan-rakan di dalam talam. Jadi kalau dalam minda esok dia tanya, pernah tak makan dalam talam? Pernah tak makan sunnah? Pernah, dia kata. So itu saja yang pengalaman yang kita cuba dedahkan kepada anak-anak. So secara mingguan, memuliakan hari Jumaat, kemudian boleh nampak saya punya slide boleh nampak kan? Kemudian ada hands on day. Ini hari Jumaat ni memang hari yang anak-anak memang suka sangat datang sekolah. Sebab datang sekolah hari tu dia akan bermain, dia akan boleh pilih apa-apa sahaja permainan yang diberi. Dia boleh main. Okey, baiklah, seterusnya. Apakah tujuan yang saya cerita tadi tu ialah, apakah tujuan aktiviti tersebut dirangka adalah untuk mencapai misi dan visi yang ditetapkan oleh Tadika Anak Pintar Soleh lah, cuma sekarang ini aktiviti ni tak dapat dijalankan keseluruhannya. So bagaimana kita nak pastikan anak-anak tadi, dapat belajar dengan berterusan. Apa yang kami nak offer kepada ibu bapa ialah yang pertama, face to face ataupun bersemuka. Anak-anak boleh datang ke sekolah bersemuka juga. Tapi anak-anak macam ni, macam kelas macam kita ni, at least kita boleh nampak juga wajah anak-anak. Itu pun dipanggil bersemuka juga ataupun online dan juga offline. Dan online ni maksudnya benda ni lah, face to face bersemuka, anak murid datang ke sekolah dan juga secara online. Secara online pun saya kategori bersemuka jugalah, saya boleh nampak muka tuan-tuan dan puan-puan, jadi anak murid boleh nampak muka cikgu. Kemudian guru membantu agar pendidikan dapat diteruskan. Sekolah akan bantu bagaimana? Sekolah akan beri panduan kepada ibu bapa. Ibu bapa ni dapat panduan ni ataupun rancangan mengajar ni siap ditulis. Kena tanya soalan ni. Ini apa? Ini mulut. Jawapan yang perlu, jawapan yang anak-anak patut jawab pun kita bagi panduan pada ibu bapa. Punya mudahnya, sangat-sangat mudah. Ini panduan sangat mudah. Dan ibu bapa dengan guru sekarang ni ialah partner. Memang partner. Kami akan bantu. Tuan-tuan boleh tanya. Kemudian guru yang menyediakan bahan. 1 bulan, dalam sebulan tu, pembelajaran bulan itu ataupun minggu tu, tuan-tuan pun akan dapat satu box learning kit. Ini jangan tak faham pula ni, ini berbeza. Yang pertama, kalau anak-anak dapat datang sekolah, kaedah boleh macam biasa. Dan yang kaedah yang saya offer sekarang inilah sekiranya anak-anak tidak dapat datang ke sekolah. Tak dapat datang sekolah ni ada macam-macam sebab lah. Sebab ada memang kena tutup ataupun tiba-tiba ada seorang ini kita tak dapat pergi, jadi kita tak nak jangkitan dan sebagainya. Macam-macam sebab. So ibu dan ayah dan juga guru menjadi partner. Guru akan sediakan bahan, sediakan panduan. Guru juga ajar secara online, secara online. Guru juga bagi panduan. Selain daripada itu, guru akan buat video. Video bagaimana aktiviti itu dijalankan. So tuan-tuan dan puan-puan akan jalankan aktiviti itu tak lama, 15 minit saja. Anggaplah tuan-puan sedang bermain dengan anak-anak tu. Untuk per subjek 15 minit saja. Kemudian membuat penilaian. Siapa yang nak buat penilaian kalau guru yang tak boleh begini. Jadi mak ayah perlu rekod anak-anak dah buat apa benda yang kerja diberikan, bukan menulis, bukan menulis, dia bermain. Kerja tu adalah bermain.
Kerja kau adalah bermain. Okey? Jadi mak ayah itu dan mak ayah perlu laporkan kepada guru. Dan sekarang mungkin kita akan gunakan Telegram. Sebab apa? Telegram ni tidak akan melambakkan ataupun memusnahkan kita punya memori telefon lah. Okey? Okey, baiklah. Nanti saya akan buka kepada soalan jangan bimbang. Kenapa mak ayah? Kenapa mak ayah perlu jadi partner? Pernah dengar tak ayat ni? Sekolah terbaik adalah di rumah. Okey? Sekolah yang paling baik, sekolah yang paling permulaan adalah sekolah di rumah. Sebab itu mak ayah dan guru harus bekerjasama. Okey? Harus berubah. Ada mak ayah yang alah kami juga kena buat, kami sibuk kerja kami. Ya. Kalaulah kita sentiasa beri alasan macam tu, memang macam mana? Apa yang terjadi kepada anak kita? Salute sangat mak ayah yang boleh buat homeschool di rumah. Tak perlu banyak masa, kami akan bantu. Tak perlu banyak masa. Guru terbaik adalah ibu bapa. Ya, memang betul. Guru yang terbaik adalah ibu bapa itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, apakah pelan tindakan? Ni, saya nyatakan pelan tindakan yang kita akan jalankan. Okey. Dari segi rancangan pengajaran, rancangan pengajaran yang sangat mudah, sangat jelas untuk ibu bapa ikuti. Mak ayah akan dapat pengajaran dia. Box Learning Kits, dapat satu box macam bag tu dengan paduan dia sekali. Kemudian apa itu Flip Classroom? Flip Classroom ni kalau dulu pelajar ni belajar, cikgu bawa semua bahan datang sekolah. Okey, tapi Flip Classroom ni kita switch sikit. Okay, so mak ayah perlu jalankan aktiviti itu di rumah dan guru hanya akan mengajar untuk pengukuhan. Okay, pengukuhan macam tu. Okay, yang seterusnya learning Jaya Toy Library nanti learning tools box. Okay, learning tools box ni macam box yang saya nyatakan tu. Semua orang akan dapat. So everybody happy lah. Everybody senang sangat nak buat kat rumah. Okay. So, dan kelas online. Okay. Kelas online di mana guru nak jumpa dengan murid kan. Murid nak jumpa dengan guru. So, kita buat kelas online tu yang saya nyatakan hanya dalam 15 minit sahaja. Okay. Ibu bapa perlu maksudnya minimal supervision. Tuan-puan dah printkan segala bahan, benda-benda yang cikgu minta. Print tu sangat penting lah, printer Kemudian dah sediakan dan guru akan jalankan dengan anak lah dalam talian ni. Okey, satu lagi ibu bapa boleh pilih yang bagusnya sekarang ni. Ibu bapa boleh pilih nak weekday atau weekend. Guru-guru dah bersedia untuk jalankan kelas tu weekday atau weekend. Okay, so kena ikut jadual. Jadi berbincanglah baik-baik dengan cikgu. Bincang baik-baik dengan guru, jangan gaduh-gaduh. Bincang baik-baik asalkan anak dapat kelas. Betul. Okay, next. Parent, tugasan parent tu dia akan report tadi saya cakap tu, report, ambil video atau gambar dan masukkan dalam Telegram. Itu sangat penting dari segi penilaian, barulah kita dapat tengok progres anak-anak. Okey. Yang best lagi. Anak-anak sekiranya taska tutup lah ni anak-anak datang sekolah 4 hingga 5 kali je sebulan. Dia datang dalam masa 1-2 jam. Apa yang anak-anak buat datang sekolah 1-2 jam? Dia akan berbuat hands on dia. Dia akan bermain dengan hands on dia. So guru-guru kat situ dapat menilai juga. Tu yang bagusnya. So anak-anak akan datang tak penuh, tak full sangat, dia akan datang ke sekolah. Yang seterusnya kita nak offer juga pelan tindakan kita, teacher akan melawat murid di rumah. Teacher akan melawat murid di rumah untuk buat penilaian ataupun apa-apa pengajaran lah yang saya tak pasti lagi sebab kita kena cuba. Okey, 1 kali sebulan atau 2 bulan sekali kita rancangkan ni dululah. Okey, mak ayah tolonglah sediakan satu ruang untuk anak-anak, untuk cikgu buat sedikit aktiviti.
Ya Allah, tak dengar suara. Sini dengar tak? Okey. Saya sambung Tadi terputus-putus okey okey. Okey, saya sambung. Cikgu Shi buka mikrofon Cikgu Shi. Sorry Cikgu Shi, we can't hear you. Cikgu Shi kena buka mikrofon. Cikgu Shi off mic. Buka macam tu. Okey, dah dengar. Okey, dah dengar Nampak slide Slide nampak? Tak nampak. Oh, tak nampak. Okey. Okey, slide dah ada. Okey, alhamdulillah. Thank you. Okey, so maknanya okey. Teacher visit okey. So inilah pelan tindakan yang kita akan laksanakan. Jadi saya nak maklumkan sekiranya katakanlah tadika kena tutup dan sebagainya, kita akan on terus konsep macam ni. Yang bagusnya okey, satu lagi kita nak offer ialah toy library. Maknanya kita ada terlalu banyak bahan-bahan hands on ni. Kita ada banyak sangat bahan hands on ni. Setiap kali anak datang ke sekolah tu, dia boleh pinjam ataupun mak ayah boleh pinjam toy ni, bawa balik dan ajar kepada anak. Okey. Saya akan tunjukkan, memang kita ada banyaklah, beratus-ratus lah yang akan membuat kanak-kanak happy, dan setiap toy ni, setiap hands on ni memang ada objektif dia tersendirilah. Okey. Contoh saya nak tunjuk tapi saya tak boleh nampak tak? Sekejap. Okey, baiklah. Sekejap saya nak tunjukkan sesuatu boleh dengar Sekejap. Saya nak tunjukkan bahan-bahan yang kita ada. Okey. Sekejap Harap-harap saya dapat tunjuklah ni. Harap-harap tak lekat Okey, nampak Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Ini contoh-contoh
bahan-bahan yang kita ada. So bahan-bahan inilah yang saya cakap anak muda boleh pinjam ataupun tuan-tuan pun boleh pinjam dan ajar anak di rumah. So dengan dengan menggunakan bahan-bahan ni, pertama nak ajar anak di rumah sangat mudah. Dan tuan-tuan pun rasa kalau pakai bahan ni anak-anak ada progress tak? Anak-anak minat tak? Suka tak? Mudah tak? Apa pandangan? Ini kita panggil toy library. Yang saya nak offerkan tadi tu. So setiap minggu anak datang boleh pinjam bahan-bahan ni dan kita akan rekodlah perkembangan dia di rumah. Tak nampak? Siapa nampak tak? Nampak tak? Siapa yang nampak? Okey, ada yang nampak biasalah line tu dia semput-semput. Okey, dan kita memang ada terlalu banyak bahan ni so kita akan kongsikan dengan ibu bapa. So itulah jaminan yang kita nak bagi pada mak ayah bahawa pendidikan tetap akan berlaku. So saya tak boleh nak buang masa lagi. Okay, so by Januari ni 20 hari bulan ni kita akan setting kelas semua. Kemudian bulan Februari kita akan terus dengan progress. Okay, so kita harap semester 2 bulan 6 habis bulan 5 anak-anak semua ada progress. Kenapa kita nak tunggu lagi? Kan? Okey, baiklah. Saya teruskan dengan dah pukul 9 ya, insya-Allah. Jap. Saya sikit lagi. Okey. Jadi maknanya apa normal? Normal dan new normal. Okey, dulu guru-guru yang akan melaksanakan semua pembelajaran. Tapi sekarang ni kita partner lah guru dan ibu bapa. Okey. Kemudian pelayan oleh guru, guru akan ni lah, tapi mak ayah perlu dibantu. Maksudnya mak ayah perlu membantu. Okey. Dan perlu report dalam Telegram. So anak dah pandai baca apa, dah sebut apa. Ibu dan ayah kena kerjasama lah sebagai partner kepada guru. Dan guru akan sediakan bahan. Kalau dulu guru yang sediakan bahan, guru laksanakan. Sekarang guru sediakan bahan dan ibu bapa perlu laksanakan. Okay. Dulu ikut waktu sekolah, perlu waktu sekolah. Dan sekarang bila-bila masa. Kenapa bila-bila masa? Dalam Google Class tu, mak ayah boleh tekan link ataupun slide video tu bila-bila masa sahaja. Maksudnya apa? Permainan yang cikgu minta tu anak-anak buat boleh boleh didapati dalam Google Class lah. Boleh nampak slide ke? Okey, boleh nampak. Okey, tadi saya nak cerita apa new norm, flip classroom. Apa itu flip classroom? Flip classroom ni adalah satu kelas yang kita switch. So untuk tahun 2021 ni saya memang meminta kerjasama ibu bapa untuk pelaksanaan flip classroom ni, di mana kelas pengenalan akan dijalankan di rumah. Manakala guru hanya membuat pengukuhan.
Tapi arahan ataupun panduan dia sangat-sangat mudah. Kenapa dia penting? Dia memberi peluang pada pelibatan ibu bapa dan ibu bapa terlibatlah. Okey, anak dan ibu bapa lebih mesra dan pembelajaran memang berkesan. Trust me, insya-Allah. Okey, saya tunjukkan ni contoh rancangan mengajar flip classroom. Okey, contoh objektif. Di akhir pembelajaran ini, kanak-kanak dapat mengenal sayuran dan khasiatnya. Okey, contoh bahanlah brokoli, carrot, cili merah, kangkung, bawang putih dan salad. Tapi ini contoh yang apa yang ada di rumah je lah. So langkah ibu bapa bercerita tentang jenis sayuran, warna, rasa apabila dia sentuh dengan tangan, rasa apabila dia makan dan mungkin pengalaman membeli di kedai atau memotong sayuran atau memasak sayuran. Ini dilaksanakan oleh ibu bapa di rumah. Itu yang masuk switch classroom tadi, pengenalan. Dan kemudian guru akan laksanakan di sekolah, mungkin menyanyi lagu sayuran, membaca nama sayuran dan khasiatnya. Sebab kita kena nyatakan khasiatnya. Melukis dan mewarna sayuran, art and craft, menulis dan memadankan nama dan gambar sayuran. Mungkin guru akan buat games. Games yang mudah. Memadankan warna sayuran dan sayuran. Contoh ada hands on. Menulis dan membaca nama sayuran. Ni kalau mungkin anak yang dah boleh menulis lah. Ini contoh flip classroom. Okay. Flip classroom ni perlu pelibatan ibu bapa. Okay. Okay, seterusnya. Okey, penilaian secara digital. Kita cuba Contoh oral 1 ni Januari hingga Mac. Oral 2 April hingga Jun. Ini ialah penilaian lah progres yang anak kita. Okey, oral 3 Julai hingga September, oral 4 Oktober hingga November. Okey. So mungkin guru akan ke rumah atau bagaimana kita akan maklumkan perubahan dari semasa ke semasa. So kalaulah kata nak kelas online perlu dijalankan, so memanglah mak ayah memang kena sediakan contoh laptop, tab, handphone, printer untuk printing, email. Okey, email untuk Google Classroom. Okey, supaya apa? Setiap pembelajaran boleh dilihat semula. Mungkin ada slide pengajaran, PowerPoint dan sebagainya. Boleh tekan bila-bila masa. Contoh tak ada masa nak buat malam, siang kerja dan sebagainya, ataupun nak buat hari minggu, hujung minggu, boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian Google Meet, tak apa tu link aja. Kemudian internet dan juga Telegram. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, kenapa dia mudah? Jadual waktu sangat fleksibel. Tuan-puan nak weekday atau kelas weekend. Kemudian ada box learning. Semua orang akan dapat box learning. Tapi sekiranya sekolah boleh buka macam biasa. Okey, box learning tu kanak-kanak akan belajar di sekolah lah. Okey. Semua aktiviti akan dibuat di sekolah. Ini box learning ni akan aktif apabila kanak-kanak tidak boleh ke sekolah. Okey. Okey, panduan ibu bapa sangat mudah, ada video dan arahan mudah. Kemudian ibu bapa hanya perlu 15 minit untuk membantu anak-anak. Okey. Kemudian lawatan, ni ada bagus lawatan, ada guru ke rumah murid dan murid ke sekolah. Baiklah. Dan saya harap saya dapat menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan
Okey. Dan tentang pelan tindakan yang ataupun jaminan yang tadika akan beri kepada tuan puan agar pendidikan dapat diteruskan. Okey? Okey, itu sahaja slide saya. Dah habis dah slide saya. Okey. Saya akan buka sesi soalan. Kalau ada yang nak bertanya soalan. Cuma kalau soalan tentang yuran perlu berhubung dengan Cikgu Hanim ya. Saya hanya menjawab soalan-soalan tentang pelan tindakan pengajaran. Okey, baiklah. Ada yang nak tanya soalan? Ada yang nak tanya soalan? Semua tak ada? Nak tanya. Ya puan. Tadi Sekejap. Okey. tadi ada okey. Macam nak nampak tu? Nampak semua orang. Okey puan, apa soalannya? Tadi ada kata pasal dalam sebulan apa tu anak-anak ni akan ke sekolah dalam 5 ke 6 kali dalam sebulan. Boleh jelaskan semua tak? Sebab tadi macam ada putus-putus jadi saya tak dapat kat situ. Okey. Dan selebihnya tu maknanya kalau 5-6 Anak kali puan umur sebulan 6 tahun. 6 tahun. Okey. Kalau 5-6 sekali Contoh Okey, contoh kalau 6 tahun katalah 6 tahun ada 15 orang. So kita akan set lah supaya ada jadual lah untuk hadir. Jadi 1 minggu 1 kali mungkin hadir atau 2 kali. Tapi kalau 2 kali dia sebulan antara 4 ke 5 kali saja. Okey, jadi ia bergantung kepada jadual yang cikgu akan buat nanti. Boleh ke puan? Adakah saya jawab soalan puan? Itu faham. Lepas tu kiranya selebih daripada tu aktiviti di rumah dan face to face pembelajaran lah dengan cikgu macam tu maksudnya. Ya. Jadi maknanya itu sekiranya tidak boleh di sekolah. Contohnya maksudnya kerajaan KPM tak benarkan anak ke sekolah kan. So kita kena buat macam tu lah. Bahan-bahan setiap hari katakanlah 3 kali seminggu 3 ke 4 kali seminggu akan adakan kelas online. Okey, kelas online tu hanya 15 minit per subjek atau 30 minit lah. Okey. Kemudian anak boleh datang ke sekolah sekali seminggu. Yang hari biasa tu akan ada kelas online dan puan kena buat anak-anak kena buat aktiviti yang dinyatakan oleh guru lah.
Boleh ke buat? Okey, baik. Faham. Faham Faham. Tersangkut-sangkut. Boleh jadi maknanya anak datang belajar secara online. Kemudian dia boleh bersemuka datang ke sekolah. Kemudian puan akan dapat box learning tu. Kemudian bila datang sekolah, dia akan buat aktiviti tu selama 1 hingga 2 jam. Selain daripada tu, puan boleh juga meminjam bahan-bahan lain untuk diajar pada anak-anak. Okey, selain daripada tu, mungkin guru akan datang ke rumah ataupun apa lagi tadi saya cakap. Itu pelanian tindakan. Okey, soalan lain? Okey, saya baca kat sini Okey, baiklah. Teacher Shi, maksudnya 20 Januari sekolah buka seperti biasa. Betul. Okey, kita akan buat orientasi dululah. Pukul 12 tengah hari. Teacher Shi, maksudnya 20 Januari buka. Ya, betul. Pakai uniform macam biasa. Ya, betul. Teacher, since anak ke sekolah 4 hingga 5 kali buyuran tetap sama. Ya, sebab kita provide kita pembelajaran online yang pelan tindakan yang saya nyatakan tadi. Guru akan ke rumah pelajar, kita akan dapat box learning dan dapat pinjaman. Saya cakap kalau ada sekolah yang boleh buat pinjam alat-alat permainan tu, tak apa. Pergilah. Memang tu sangat bagus dan berkesan. Cuma peminjaman janganlah, kenalah jaga juga kan. Kita pun buat daripada bahan-bahan DIY. Sama-sama kena jagalah supaya berguna untuk ramai orang. Okey lagi. Mencabarnya bagi ibu bapa yang perlu bekerja. Ya. Sebab tu saya cakap hanya 15 minit. Kalau puan bekerja, ambil yang hujung minggu. Kelas hujung minggu. Okey, Teacher Shi nak tanya tentang bahan-bahan berbeza ke untuk setiap kelas online. Ya. Dalam setahun, ada tema yang berbeza-beza. Kemudian ada level yang berbeza-beza. Okey? Okey. Kelas online tetap berjalan walaupun belum buka sekolah. Kelas apa tu Kelas apa puan? Guru ke rumah pelajar tu ada jadual kan? Ya, betul ada jadual. Lagi ada soalan lain? Bahan kelas online mengikut kelas kan? Seperti anak saya umur tahun. Ya. 5 tahun lah. Cikgu 5 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Untuk cikgu 6 tahun. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Shi macam Pia kan dia tahun ni dia 5 tahun sebab NEP baru masuk. Kalau dia dah 5 tahun dia masih di bawah atau macam mana? Untuk Pia Okey. Pia ni saya nak kena tengok dulu. Kita kena bincang puan. Bukan. Jika dia boleh belajar ikut arahan dan sebagainya, seperti pelajar 5 tahun, dia tak ada masalah duduk kat atas. Tapi Pia dah banyak tahun kan. Okey, tak apa, nanti kita bincang, boleh. Boleh kita bincang. Okey? Saya tak perlu jawab kat sini. Terima kasih. Okey, sama. Okey, jelas tak tadi yang lain? New norm class, aktiviti online
new norm class, aktiviti online class, cikgu datang ke rumah dan sebagainya. Ini semua hanya jika anak-anak tidak dapat datang sekolah atas arahan kerajaan. Betul. Dan satu lagi, selain daripada arahan kerajaan, tiba-tiba ada pula, ini sebab ini dah pernah terjadi. Ya? Anak parents disahkan positif. Okey? Lepas tu anak dia hantar ke taska. Kemungkinan untuk mencegah kita kena tutup 14 hari, 10 hari. So, saya rasa benda ni bukan kita minta. Tapi kita terpaksa lalui juga. Kita terpaksa hadap benda ni. Jadi kalau ada kes-kes macam tu, semua orang pun tak nak datang sekolah walaupun kita orang dah buka kan. Jadi atas harapan tu jadi kita terus tukar kepada online. Okey, teacher, ini hanya plan sekiranya sekolah tutup sahaja. Kalau tak ada masalah, anak akan datang sekolah seperti biasa. Ya betul. Anak saya 5 tahun tapi ini pertama kali dia sekolah. Dia tak pernah hadir kelas online. Ya tak apa, tak ada masalah. Pun hanya ikut arahan saja. It's okay. Maksudnya kita akan bantu. We as a partner. Okay, if tadika tutup, transit macam mana? Transit umur berapa puan? Buat masa ni, taska boleh buka. Saya dah dapat kebenaran buka. Cuma ini pernah terjadi kepada saya. Okay, seorang parents yang disahkan COVID, jadi kita terpaksa tutup untuk mengelakkan jangkitan. Tutup selama 2 minggu. Kalau tidak semua orang pun takut nak datang kan. Okey, terima kasih Puan Alia. Okey, saya harap thank you semua dan kita dapat berjumpa lah pada 20 hari bulan nanti. Ya, kalau ada salah dan silap dalam penerangan saya tadi, saya mohon maaf. Okey, yang baik hanya daripada Allah SWT. Yang kurang daripada saya sendiri. Okey, siapa yang ada masalah lagi boleh WhatsApp aja. Ya, WhatsApp aja kepada saya. Okey, good night. Assalamualaikum.